Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Linda. Saya adalah pengarah untuk Teater Jerjak dan saya dibantu oleh penyelia saya iaitu Encik Halimi Muhammad Noor. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang pementasan ini. Skrip Jerjak ini merupakan karya Syarul Fitri Musa. Beliau menulis skrip ini pada tahun 2006. Tujuan skrip ini ditulis adalah untuk mengemukakan satu reaksi berhubung dengan isu Islamic phobia dan juga terorisme. Skrip ini merungkai tentang pertentangan ideologi Islam moderat dan juga ekstremis. Skrip ini menemukakan dua watak iaitu Jannah dan juga Jihad yang tinggal di dalam sel penjara yang sering berdebat berhubung dengan ideologi ini hingga menyebabkan salah seorang mereka itu terbunuh. Mengapa saya memilih skrip ini untuk dipentaskan adalah kerana skrip ini adalah satu skrip tentang isu semasa berkenaan ekstremis dan juga moderat. Isu ekstremis dan moderat bukanlah isu yang baru berlaku di Malaysia. Selain itu, skrip ini dipilih kerana mempunyai dua watak wanita sahaja. Melalui pementasan ini, saya ingin mengangkat tentang perjuangan dan juga Islam moderat. Melalui skrip Jerjak, perjuangan yang dibahas oleh kedua-dua watak ini adalah perjuangan jihad yang berbeza, iaitu watak jihad lebih memilih untuk berjuang secara ekstrim supaya musuh lebih takut. Tetapi berbeza dengan watak Jannah, Jannah lebih memilih untuk berkukuhkan pendidikan dan juga ekonomi sebelum berjuang. Selain itu, Islam moderat yang dimaksudkan adalah sebagai konsep yang melawan aksi teroris yang mengatasnamakan agama yang tidak memiliki batas-batas kemanusiaan, kesedaran. Hal ini dapat dilihat melalui watak jihad itu. Tema yang digunakan dalam pementasan ini adalah perjuangan. Perjuangan yang dinyatakan tentang isu jihad yang dibangkitkan oleh watak jihad yang ingin berjihad sehingga mati syahid. Apabila terlalu taksub dalam berjihad sehingga ingin menggunakan kekerasan untuk menentang musuh, tetapi ia berlainan dengan Jannah. Jannah memilih untuk berjihad secara bijak. Kedua-dua mereka ini berjuang mencari kebenaran. Manakala konsep untuk pementasan ini adalah terperangkap. Situasi tempat di penjara menyebabkan dua pihak menyatakan siapa yang benar tentang isu yang dibangkitkan tidak selesai dan terperangkap di dalam penjara selamanya. Proses untuk produksi ini terbahagi kepada 4 fasa. Pada fasa pertama, pemilihan skrip dan watak yang akan diambil oleh pelakon dibuat. Seterusnya, analisis skrip, kenal pasti konsep dan juga tema yang akan dipakai dan watak dan perwatakan setiap watak di dalam skrip. Manakala fasa kedua, kami mengukur ruang pentas dan latihan dibuat bersama pelakon setiap babak dan babak yang lain. Saya membiasakan pelakon-pelakon berlakon di ruangan yang telah diukur. Pada fasa ketiga, saya dan pelakon menstruktur dialog kepada monolog dan kami memfokuskan latihan kepada monolog. Untuk fasa keempat, daripada stage acting kepada screen acting, tetapi saya masih mengekalkan pementasan secara stage acting untuk penonton dapat merasa menonton sebuah teater. Kesimpulannya, terdapat penemuan baru dan juga penambahbaikan dalam proses penghasilan pementasan ini. Penemuan baru ialah pengarah merupakan satu tugas yang berat dan ianya memerlukan pengalaman untuk menjayakan sesuatu pementasan. Setiap pesalah yang berada di dalam penjara memakai baju yang berlainan warna untuk membezakan setiap mereka. Penting untuk pengarah mempunyai pelbagai maklumat dalam mengurus produksi dan juga bagaimana hendak mengarah pelakon itu sendiri.
maklumat yang didapati untuk menghasilkan pementasan ini daripada sumber internet dan juga bertanya sendiri kepada pegawai yang bertugas di penjara. Dalam penambahbaikan, perlunya ada pegangan utuh untuk pengarah membuat sesuatu perkara kerana semua apa yang terjadi dalam pementasan akan dirujuk kepada pengarah terlebih dahulu. Masalah yang sering timbul dalam latihan di waktu pandemik jika latihan online ia menyukarkan proses untuk mengarah di mana pelakon juga susah untuk ekspres watak mereka sendiri. Pengarah juga perlu sentiasa bersedia dalam apa jua situasi sekalipun. Sebagai contoh, kebarangkalian yang berlaku pada waktu pandemik ini sendiri. Sekian pada saya. Terima kasih. Selamat menonton. Bodoh. Semua ni kau punya pasal. Kalau kau tak sembahyang kat situ, aku dah lepas. Sekarang ni macam mana? Rosak semua plan aku. Aku lewat 7 saat sebab nak elak kau je tadi. Apa kau boleh buat? Berdoa. Kau nak doa apa? Kau tu masalah. Setiap kali aku dah nak berjaya, kau halang aku. Apa kata kalau kali ni kau ikut plan aku? Plan gila apa? Kau kenal tak siapa aku? Aku ada satu pendedahan rahsia yang aku nak beritahu. Nama aku yang sebenar-benarnya adalah Saddam Hussein. Kenapa kau tak percaya? Jihad. Jihad adalah nama penyamaran aku yang bermaksud jihad. Semua orang ingat Saddam Hussein sekarang tengah mogok lapar akibat peguamnya mati. Dan sekarang ni pun masih dibicarakan atas tuduhan perang. Kalau kau nak tahu, ketika tentera US berjaya tawan Baghdad pada April 2003, aku nilah yang berjaya loloskan diri ke Kuwait. Ya, Kuwait dah. Dekat Kuwait, aku jumpa dengan seorang budak Patani yang bernama Hassan. Hassan bawa aku lari daripada Kuwait hingga ke Patani guna jalan darat. Sampai kat Patani, aku tinggal dengan Hassan. Hassan telah membawa aku berjumpa dengan seorang doktor. Doktor pakar bedah plastik. Doktor yang berjaya merubah aku daripada seorang lelaki tua menjadi seorang gadis yang cukup ayu. Tapi bila dah berubah macam ni, lain jadi. Pada suatu malam, masa aku tengah sibuk menulis, Hassan ni datang depan mataku. Dia tatap mataku. Dia kata, Jiha, Hassan sangat suka dekat Jiha. Hassan suka Jiha sangat-sangat. Hah? Dia cakap dia suka dekat aku. Aku geli tau. Aku rasa benda ni tak boleh dibiarkan. Jadi aku ambil keputusan untuk lari ke Malaysia.
dekat Malaysia aku ditangkap. Tak masuk akal apa? Kenapa semua watak yang aku bawa kau kata tak masuk akal? Aku ni tak cukup layak ke? Berapa kali aku nak bagi tahu? Aku tak nak jadi diri aku. Aku rasa hina. Aku rasa jijik. Aku tak nak bila aku dekat syurga nanti, orang kat sana tahu yang masa aku hidup, aku adalah banduan. Aku kalau boleh nak mati sebagai seorang pejuang. Seperti ni. Hang Jebat. Rashid Maidin. Arafat. Osama bin Laden. Atau setidak seperti Dr. Azhari. Barulah bila aku dekat syurga, orang kat sana akan respect dekat aku. Aku cakap pasal syurga kan? Syurga lah. Yang kau nak cakap pasal neraka ni kenapa? Oh, kau je yang layak masuk syurga. Dekat dahi kau tu ada tulis yang kau ni penghuni syurga. Tak ada kan? Aku yakin dan aku pasti mereka yang aku sebut tadi tu akan masuk syurga. Sebab mereka semua tu mati syahid. Kau cakap baguslah kalau mereka mati syahid. Cara kau cakap tu seperti kau memperkecil-kecilkan nama arwah. Kau kena faham, jihad dan syahid tu luas maksud dia. Jangan faham dari segi bahasa. Sekurang-kurangnya mereka yang aku sebut tadi ada usaha untuk mempertahankan diri, bangsa, agama mereka. Lebih mulia kedudukan mereka daripada orang yang mempunyai kuasa tapi tak tahu nak buat apa terhadap penindasan dan kekejaman yang terjadi terhadap umat seagama mereka. Aku bukan cakap ikut sedap mulut. Aku cakap benda yang benar. Kau tengoklah pemimpin-pemimpin kerajaan Arab sekarang ni. Mereka semua tu pengecut. Menyerah saja apa yang terjadi terhadap Iran, Lebanon dan Palestin. Mereka anggap US tu kuat sangat. Sampai kita ni tak mampu nak tentang sama sekali. Sampai salah seorang daripada mereka pernah berkata macam ni. Kita tak mampu nak berhadapan dengan Israel. Ini seolah-olahnya kita kata kepada mereka, benamlah kepala kami ke dalam lumpur. Musnahlah rumah-rumah kami. Cabulah kehormatan kami. Bunuhlah anak-anak kami. Kami tak mampu nak lawan sama sekali. Tapi dalam masa yang sama, mereka menganggap penentangan yang dibuat oleh Hamas, Syuhada Al-Aqsa, Salahuddin di Palestin dan Hizbullah di Lebanon itu adalah perkara yang sia-sia. Apa semua ni? Ni semua bullshit. Kalau tak berani, duduk diam-diam. Biar orang yang berani buat kerja. Sepatutnya, umat Islam yang bermaruah dan merdeka akan berkata kepada sesiapa sahaja yang ingin mencabarnya, jangan kau cuba mencabar aku kerana aku sanggup berhadapan dengan kematian demi mempertahankan maruah dan agamaku. Orang macam ni lah, kalau mati sekalipun, memang sah mati syahid. Mereka bukan bertindak membabi buta, bukan fanatik tak tentu hala. Mereka nak musuh tu takut dekat kita.
yang mereka berani bunuh umat Islam sebab mereka yakin pemimpin-pemimpin Islam sekarang ni tak berani nak berjihad. Jadi, mereka nak takut apa? Nak tunggu kukuhkan diri, ekonomi, keluarga, pendidikan. Perlu ke? Tu semua dunia je. Dunia je. Daripada duduk saja, tak buat apa. Baik lakukan sesuatu. Tak kisahlah dengan bom ke, dengan batu ke, dengan apa sekalipun. Yang penting sekarang ni kita lawan. Cukuplah nak bertoleransi. Sebab terlampau bertoleransi lah sampai musuh tu berani berak atas kepala kita ni. Kau kira apa tu? Kau kira berapa jam lagi kau kat sini? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku nak semayang kat mana lagi? Masa aku semayang je, kalut duk kacau aku. Apa yang afdal sangat masa orang semayang nak cabut lari? Lebih baik diri sendiri yang sembahyang, berdoa, bertawakal supaya tentram jiwa. Sekurang-kurangnya kalau mati kat penjara ni pun, mati dengan aman. Dari dia fikir macam mana nak lari, tak ke mustahil. Hah? Join apa? Dah lah, aku tak berterlibat dengan plan gila ni. Kalau nak lari, larilah seorang-seorang. Tak payah duk ajak aku. Aku dah lama lah duduk kat dalam penjara ni. Aku kat dalam penjara ni pun sebab dituduh bersubahat. Laki aku jahat. Masa polis serbu kat rumah aku tu, aku dengar satu das tembakan. Aku toleh tepi. Aku nampak kepala laki aku ni dah berlubang. Tangan kanan dia pegang tangan kanan aku yang tengah pegang pistol. Dia lebih rela mati di tangan aku dari ditangkap pihak polis. Tak apalah.
Mungkin ni nasib aku. Aku harap aku dapat jadi orang yang lebih baik bila keluar dari penjara ni nanti. Yang penting aku nak jumpa anak aku. Aku rindu sangat. Astaghfirullahalazim. 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 Tak masuk akal punya cerita. Watak tak apa-apa hang ni. Nak jadi Saddam Hussein lah konon. Dalam hidup ni, kita jadi diri sendiri sudahlah. Buat apa nak jadi orang lain? Jebat. Rashid Maidin. Arafat. Ha? Osama bin Laden. Ha? Lendut hari pula. Hei, nak cakap pasal mati sebagai seorang pejuang. Masuk syurga. Tu bukanlah masuk syurga. Kalau masuk neraka macam mana? Aku rasa orang kat dalam neraka tu tak kisah. Tu banduan ke? Pengebom berani mati ke? Mereka tu sibuk. Lagipun hang yakin ke pejuang-pejuang yang sebut tu masuk syurga? Hei. Syahid. Baguslah kalau mati syahid. Lah. Ya, hang nak marah aku ni pasal apa? Takkanlah aku sebut mati syahid pun salah. Habis, hang nak aku sebut teruklah mati syahid macam tu? Ha? Macam tu? Betul lah tu. Apa yang cakap? Umat yang bermaruah sanggup menghadapi kematian kerana mempertahankan kehormatan negaranya. Betul lah tu, aku setuju. Bila kita tengok saudara kita atau kita sendiri yang kena serang, kita wajib pertahankan. Orang panggil jihad defensif. Dalam Al-Quran pun ada mengatakan bahawa maknanya lebih kurang begini. Dan perangilah kamu di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Tapi bila kita tengok dari sudut apa yang berlaku sekarang ni, ramai umat Islam ni bertindak membabi buta. Fanatik tak tentu hala. Cuba hang tengok kejadian yang berlaku di Iraq. Belum selesai lagi dengan askar penceroboh, puak Syiah dan puak Sunni pula sembelih sesama sendiri. Yang pengebom berani mati pun satu hal. Bom di tempat-tempat awam. Yang mati tu siapa? Orang yang tak berdosa. Anak-anak kecil, orang tua, perempuan. Bagus ke macam tu? Jadi apa bezanya US dan Zionis? Hang tahu tak? Kejadian-kejadian bom yang berlaku tu, efek dia akan lebih menyusahkan umat Islam. Jadi siapa yang untung? US dan Zionis juga. Kalau nak melawan US dan Zionis ni, kita kena kukuhkan diri, ekonomi, keluarga, pendidikan, teknologi.
Ini bukan dunia, bukan. Kalau kita lemah semua tu, macam mana kita nak lawan mereka? Ha? Pakai bom. Letak batu dekat badan. Tak kesia-sia tu. Umat Islam kena bertoleransi. Jangan melampaui batas. Mana ada kira apa pun. Aku tengok kuku aku je lah. Hitam. Panjang pula tu. Sebenarnya tak lama lagi aku akan keluar dari penjara. Tinggal lagi 8 jam 16 minit. Aku tak mau tidur. Aku nak habiskan masa aku ni dengan hang sampailah esok pagi. Hah? Hang ajak aku berlakon? Jadi watak aku ni sebagai wartawan yang bertugas di US, Basra, Iraq macam tu. Hah? Biar betul. Aku ni sebenarnya tak pandai berlakon. Tapi kalau nak menyanyi tu bolehlah sikit-sikit. Tapi tak apalah. Dah duk kalut ajak aku berlakon juga. Aku ikut je lah. Cerita ni kononnya disiarkan secara langsung di stesen Al Jazeera. Jiha mula mengikat tangan aku dengan stokin. Dia ambil telekung aku untuk menutup wajah seperti mana seorang pejuang berani mati menutup wajah mereka dengan serban. Jiha mula melaungkan dengan perkataan, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aku makin tersedar. Ini hanyalah lakonan yang dicipta oleh Jiha. Semata-mata untuk hasut aku supaya dapat bunuh dia. Woi! Lepaskan aku! Aku nak keluar! Aku nak keluar! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nushifah binti Ismail merupakan scenografer untuk skrip Jejak. Latar belakang skrip. Skrip Jejak ini karya Syarul Fitri Musa ditulis pada tahun 2006. Skrip ini ditulis bertepatan dengan isu semasa berkenaan dengan teroris. Skrip ini belum pernah diterbitkan sebagai buku, tapi telah dipentaskan beberapa kali pada tahun 2006 di Muzium Negara arahan beliau sendiri. Dia dipentaskan sekali lagi pada tahun 2008 di Matix. Skrip ini mengisahkan pertentangan ideologi Islam, moderat dan ekstremis. Konsep visual yang dipilih adalah garisan. Konsep visual yang digunakan bagi memaparkan konsep terperangkap adalah garisan yang terinspirasi daripada bentuk jejak itu sendiri. Selain itu, bentuk garisan yang digunakan untuk watak Jiha adalah berwarna putih dan bertudung hitam. Warna kostum tersebut adalah menunjukkan hukuman yang telah ditetapkan oleh pihak penjara, memperkenalkan watak sebagai individu dalam latar kehidupan pementasan. Kostum yang digunakan untuk watak Jannah adalah berwarna putih dan bertudung hitam.
Telekung yang digunakan untuk jana juga dijadikan sebagai kostum. Ia dapat memberi gambaran terhadap latar tempat dan masa. Prop yang digunakan dalam persembahan ini seperti telekung, Al-Quran dan tasbih. Prop yang digunakan oleh watak jana membawa tafsiran selaras dengan konsep dalam persembahan. Sebagai contoh, menunjuk sikap jana yang suka melakukan amal ibadat sehingga memberi keinsafan kepada dirinya. Penggunaan prop juga menunjukkan konsep visual garisan seperti garisan yang ada pada telekung Al-Quran. Tasbih yang digunakan membawa maksud garisan yang menjadi penghalang antara istighfar dengan menggunakan tasbih. Penggunaan prop juga dapat membantu pelakon untuk lebih dramatik dalam persembahan. Solekan yang digunakan untuk kedua-dua pelakon ini adalah solekan natural. Solekan ini dapat memberikan gambaran keyakinan terhadap watak dan perwatakan melalui shading. Ia dapat memberi gambaran terhadap karakter. Melalui solekan dapat memberi personal watak yang menunjuk kepada psikologi watak terhadap reaksi wajah pelakon. Ia dapat menunjuk perbezaan watak apabila bermain dengan latar percayaan. Ia juga membantu menunjukkan imprecise terhadap lokasi seperti latar tempat dan latar masa. Percayaan. Latar percayaan digunakan dalam persembahan ini adalah suram dan sikit gelap untuk menunjukkan suasana di sel penjara pada waktu malam. Menggunakan gobor garisan bagi memvisualkan konsep tersebut. Ia juga memberi kesan perubahan masa, sokongan suasana serta emosi secara subjektif. Menggunakan lampu spotlight bagi menunjukkan aksi dramatik untuk kedua-dua pelakon. Menggunakan 4 jenis lampu di bahagian hadapan, top light, front light and side light. Dapat menyempurnakan penampilan wajah pelakon dan menunjukkan postur badan. Audio. Memberi gambaran latar dan mood. Bunyi memberikan kesan realistik agar penonton dapat memahami dan menghayati tempat, persekitaran, zaman dan masa. Sebagai contoh, dalam persembahan ini, bunyi tapak kasut dan bunyi pintu besi menunjukkan suasana berada di sebuah sel penjara. Menyokong aksi dramatik. Bunyi memberitahu penonton tentang aksi yang ingin dilakukan. Sebagai contoh, bunyi tembakan telah menunjukkan aksi dramatik bagi watak jannah yang menceritakan bagaimana boleh masuk ke penjara. Terdapat 4 fasa untuk proses scenografer. Fasa yang pertama adalah menganalisis skrip untuk mencari elemen scenografi, berbincang bersama untuk mewujudkan konsep yang ingin disampaikan, melakukan penyelidikan, mencari maklumat berkaitan dengan sel penjara, menyediakan lakaran dari sudut kostum, set, pencahayaan, solekan, prop. Untuk fasa yang kedua, mengukur pentas dan menyediakan SketchUp, membuat kostum, mencari bahan untuk prop, membuat set di bengkel, menyediakan poster, latihan bersama pelakon bagi melihat daripada sudut scenografi. Untuk fasa yang ketiga, membuat lakaran pentas, membuat lakaran percayaan bagi kedua-dua pelakon, latihan menolak bersama pelakon. Untuk fasa yang keempat, daripada pentas lakonan bertukar ke bentuk skrin lakon, masih mengekalkan lagi elemen scenografi dari bentuk, kostum, set, audio, prop, solekan dan latar percayaan, dan menyunting video monolog. Ini adalah lakaran awal reka bentuk sebelum perubahan dalam persembahan. Rumusan. Scenografi adalah proses menghasilkan reka bentuk untuk persembahan teater yang melibatkan set, kostum, solekan, percayaan dan bunyi. Scenografer bertanggungjawab memastikan setiap rekaan yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri yang bersesuaian menepati konsep persembahan. Terima kasih.